Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk reka bentuk mekanikal. Okey, sesiapa tahu apa itu reka bentuk mekanikal? Apa itu sistem mekanikal? Okey, pelajar, kita patut tahu sistem mekanikal dapat mengurangkan tenaga mekanikal manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Dan selain itu, gabungan komponen mekanikal membolehkan sesuatu produk berfungsi bergerak atau berputar. Dan pergerakan mekanikal bertujuan memindahkan suatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Mengenal pasti komponen mekanikal. Okey pelajar, kita tengok reka bentuk mekanikal adalah satu proses kawalan dan pemindahan tenaga melalui pergerakan mekanikal seperti tuas, gear, mesin atau jentera. Okey, kita tengok gambar ni. Gambar ni ada di dalam sebuah jentera ataupun kereta, benda yang bergerak. Okey, mengenal pasti komponen mekanikal. Okey pelajar. Pelajar perlu tahu dan mengingat komponen mekanikal ada 11, iaitu gear, pautan, tuil, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelonsor, galas berbola, bidu dan rantai. Berikutnya, cikgu akan terangkan untuk slide seterusnya. Okey, belajar gear. Gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Gigi yang terdapat pada badan gear berfungsi menyalurkan kuasa dari sumber kepada penerima. Okey, gambar ni adalah gambar jam. Gear terdapat dalam jam yang kamu selalu pakai. Kalau kamu nak tahu, kamu buka jam kamu tengok dalam jam tu ada gear untuk fungsikan jam tersebut. Jenis-jenis gear yang digunakan ada 10. Okey, pertama adalah gear serong, gear taji, gear helik, gear tulang herring, gear rod dan pinan, gear meter, gear skru, gear dalam, gear serong pilin dan gear belitan. Nanti cikgu akan terangkan seterusnya setiap gambar dan fungsi gear tersebut. Gear serong. Gear ni digunakan untuk memindahkan tenaga dari satu aci ke satu aci yang bersudut. Okey pelajar, kamu kena tengok gear serong adalah bersudut 90 antara satu sama lain. Perbezaan antara gear-gear yang lain. Ingat ya, gear serong bersudut 90. Contoh alatan yang menggunakan gear serong. Okey pelajar, kamu selalu naik basikal kan? Petang-petang, kamu tengok dekat basikal kamu dekat tayar. Ada menggunakan gear serong untuk bergerakkan basikal kamu. Selain itu, alat yang menggunakan gear serong adalah gerudi tangan dan pemukul telur. Kedua adalah gear taji. Gear taji digunakan untuk memindahkan tenaga antara dua aci yang selari. Okey, kita tengok gambar gear taji ni. Dua gear dia bersirat dalam satah yang sama, pergerakan yang sama. Contoh alatan yang menggunakan gear taji. Okey, kita tengok pelajar. Mesin getah menggunakan gear taji. Okey, jam tangan yang kamu pakai pun ada menggunakan gear taji. Okey, gear taji dia ada kelebihan dia, mudah disesuaikan dengan mana-mana desain atau produk yang kamu nak buat nanti, mudah didapati dan murah. Gear taji pun ada kelemahan. Kelemahan dia bising, pergerakan antara gigi semasa pergerakan. Selain itu, gear taji juga ada digunakan dalam mesin basuh, mesin fax, printer, screwdriver elektrik. Okey, yang ketiga adalah gear helik. Gear ni digunakan pada mekanisme kelajuan tinggi. Okey pelajar, tengok gambar gear helik. Gear ni berbentuk helik dan bersudut dengan paksi gear. Direkakan untuk mengurangkan bising, beroperasi lebih mudah berbanding gear taji. Digunakan untuk menghubungkan dua ganda yang selari. Contoh penggunaan gear helik adalah sistem gear kereta untuk menukar kelajuan rendah kepada kelajuan tinggi. Okey pelajar, gear tulang herring
dia sama je dengan gear helik, diletakkan sebelah menyebelah. Lepas tu dia dicipta dalam penggunaan dalam gear helik pun ada. Okey, gear rak dan pinan. Pelajar perlu ingat gear ni berfungsi atas prinsip pergerakan. Pinan ni dia putaran dia ditekankan ke rak, dia bergerak secara linear. Linear ini dia seperti garis mendata pergerakan dia atau lurus je cara pergerakan. Okey, contoh alatan yang menggunakan gear rak dan pinan. Okey, semua pernah kan dan selalu pergi shopping mall. Pintu utama yang kamu masuk tu pintu automatik. Dia menggunakan gear rak dan pinan. Takkan kamu masuk pintu shopping mall kamu buka sendiri. Takkan, dia automatik. Apabila kamu masuk, dia terbuka. Tu adalah menggunakan gear rak dan pinan. Okey, gear meter. Gear ni berfungsi untuk menukarkan arah penghantaran. Pelajar tengok gambar gear meter ni. Paksi pergerakan dia, putaran dia bersilang. Tengok gear screw. Gear screw juga kadang-kadang dipanggil gear helik bersilang. Gear dalam. Okey, gambar gear dalam tengok. Dia ada permukaan dalaman silinder. Okey, pelajar tengok gambar gear serong pilin. Gear serong pilin dikenali sebagai gear serong yang mempunyai gigi helik. Digunakan untuk menghubungkan dua ganda yang selari. Lepas tu, kamu tengok pula gambar kemudian adalah gear belitan. Gear belitan ni dia kurangkan kelajuan dan pindahkan tenaga putaran aci pada sudut tertentu. Sebagai contoh, komponen yang menggunakan gear belitan adalah sepana bola laras. Sepana bola laras kamu guna untuk apa? Selalunya kamu guna untuk baiki kamu punya basikal ke, kereta ke, motor. Pautan. Pautan ni berfungsi sebagai komponen yang menghubungkan sesuatu bahan. Hubungan ini dapat melengkapkan sesuatu sistem. Okey, kamu pelajar, kamu tengok pautan ni ada kat mana? Ada dekat pintu. Dan selain itu, pautan ni ada juga digunakan dalam komponen iaitu penyedai baju yang ada dekat dinding tu. Kamu perasan tak? Siapa ada kat rumah dia penyedai baju yang kat dinding? Boleh tarik dan tutup. Tuil atau tuas. Okey, sebelum ni kamu pernah belajar kan? Masa sekolah rendah pun ada belajar tuil atau tuas ni. Dia berkaitan dengan daya, beban dan fulcrum. Okey, ingat dia dibahagikan kepada 3 kelas. Kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Okey, kelas pertama kena ingat fulcrum di tengah antara beban dan daya. Tuas kelas kedua, beban di tengah di antara fulcrum dan daya. Tuas ketiga adalah daya di tengah antara fulcrum dan beban. Okey, pelajar tengok takal. Takal merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada roda yang berputar pada ganda. Penggunaan takal menyebabkan beban menjadi ringan dan mudah diangkat. Okey, kalau kita nak angkat benda-benda berat, selalunya orang akan menggunakan takal. Takal ni lah untuk meringankan beban tu menjadi ringan. Lepas tu beban tu mudah diangkat. Okey pelajar, siapa pernah tengok tali sawat ni ada digunakan dekat mana? Tali sawat ni digunakan untuk hubungkan takal pemacu dengan takal dipacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik. Okey, dekat rumah siapa ada mesin jahit? Ya, mesin jahit menggunakan tali sawat. Okey, orang lelaki mesti tera kan bab-bab enjin kereta, enjin motor. Okey, kita tengok pada aci sesondon. Aci sesondon ni digunakan pada kenderaan bermotor seperti kereta. Aci sesondon juga dia berfungsi membuka dan menutup injap. Okey, kemudian aci engkol. Aci engkol berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Aci engkol juga bertindak sebagai penghantar kuasa ke kotak gear bagi menggerakkan kenderaan. Gambar ni adalah gambar enjin yang ada aci engkol dan aci sesondol. Kamu tengok di mana letaknya aci engkol dan aci sesondol. Okey, pelajar tengok gelonsor. Gambar gelonsor tu. Apa maksud gelonsor? Gelonsor ni berfungsi sebagai pengurang geseran dalam menggerakkan sesuatu komponen. Selain itu juga, gelonsor banyak digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Beban pada gelonsor digerakkan secara mendatar. Okey pelajar,
Kamu tahu tak gelonsor ni? Kamu tengok tak cameraman? Kamu perasan tak dia bila dia rakam pelakon, tengah berlakon, dia akan bergerak kan? Cameraman dia menggunakan gelonsor. Kamu bayangkan? Berbola. Galas berbola digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar. Okey. Berputar untuk kurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. Okey, kamu kena tahu galas berbola biasanya digunakan pada roda kenderaan dan kipas elektrik. Okey, gambar bindu. Tengok tu apa? Bindu tu digunakan kat mana? Itu mesin gerudi. Dia digunakan untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Bindu ni dia berfungsi memegang dan mencengkam komponen alatan tambahan. Seperti yang cikgu cakap tadi, mata gerudi. Pengkunci kas digunakan untuk melonggarkan dan mengetatkan bindu. Okey, semua orang pernah gunakan mesin gerudi. Dan akhir sekali rantai. Rantai ni ada kat mana? Rantai ni ada dekat basikal dan motorsikal. Rantai ni berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Okey, kamu kena ingat ni adalah sebelah komponen sistem mekanikal.